Okey. So kepada mana-mana pelajar yang tidak ada nota ni tak apa. Yang penting kita go through sama-sama dahulu. Perhatikan dan dengar betul-betul penerangan-penerangan ini. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini zon iklim benua Asia. Di mana kalau kita lihat zon iklim benua Asia ini, okey, benua Asia adalah kita tahu benua yang terbesar di dunia dan benua Asia terdiri pada beberapa kawasan yang luas dengan garisan latitude yang berbeza-beza. So perbezaan paling utama oleh kerana kedudukan dan garisan latitude yang berbeza, perbezaan kedudukan dan juga garisan latitude ini telah memberi pengaruh besar kepada cuaca dan iklim di kawasan benua Asia. Selain itu, jarak dari laut serta ketinggian juga antara faktor lain yang mempengaruhi cuaca di Asia. So perbezaan cuaca, apabila berbeza cuaca dan berbeza iklim, maka ini menyebabkan cara hidup dan juga kegiatan ekonomi sesuatu negara juga akan berubah. Juga akan berubah. So itu perbezaan-perbezaan dia. Contohnya macam kalau kita lihat negara kita ni, iaitu negara yang terletak di garisan khatulistiwa. Sudah tentulah kita ni banyak apa? Iaitu banyak aktiviti-aktiviti seperti pertanian, perlombongan, pelancongan. Tetapi kalau kita lihat perbezaan seperti di tanah besar Siberia ataupun Rusia, mungkin pertanian mereka kurang, tapi perlombongan mereka banyak, pelancongan mereka pun kurang. Ini kerana apa? Perbezaan cuaca dan iklim. Okay. Secara amnya, zon iklim di Asia boleh dikelaskan kepada berikut. Zon iklim di Asia boleh dikelaskan kepada 3, iaitu zon panas, kemudian zon sederhana dan juga zon sejuk. Dan kalau kita lihat, zon panas terletak di latitude 0 darjah hingga 30 darjah utara dan 30 darjah selatan. Manakala zon sederhana pula terletak di, ada 2 zon, ada 2 jenis zon, zon sederhana, sejuk sederhana dan juga panas sederhana. Dan dia terletak di latitude 30 darjah hingga 65 darjah utara dan juga 30 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Latitude menegakkan. Latitude yang menegak ke yang melintang? Bukan ke yang menegak tu longitude. Yang menegak tu longitude. Yang melintang ini latitude. Jangan salah faham jangan salah faham. Yang melintang itu latitude, yang menegak itu longitude. Itu perbezaan dia. Dan kalau mungkin kamu tak cam lagi, mungkin cikgu akan bawa kamu sekejap. Ada yang hari ini bab berapa? Ini bab yang ke-7. Bab yang ke-7. Sekejap. Ada yang bertanya. Okey, baik. So sebab ada yang bertanya, ada kelas ke? Kenapa hari ini ada kelas? Itu yang tak faham, ramai yang tak faham. Okey. Baik. Ramai yang tak faham. Ibu bapa kamu tak faham macam mana tu kan? Okey. Baik. Kalau kita nak lihat berkaitan dengan latitude dan longitude, seperti biasa, cikgu akan bawa kamu pergi ke Google Earth. Boleh okey. Boleh cikgu. Alright. So, kalau kamu buka Google Earth, kalau kamu nanti kat rumah ada Google Earth dekat PC kamu ke, kat laptop kamu ke kan. Kamu boleh setkan map style ini, kamu pergi ke bawah, kemudian kamu boleh turn on grid lines. So, bila kamu turn on grid lines, dia akan paparkan garisan-garisan ini. Garisan-garisan ini, nampak tak? Yang equator, nampak equator tu? Equator tu sebenarnya adalah garisan khatulistiwa, ekuator tu. Equator tu garisan khatulistiwa dan garisan khatulistiwa itu adalah latitude. Dan ekuator adalah latitude kosong. Kosong
Okey, kalau kamu tengok yang kalau cikgu zoom, okey kosong kemudian kamu nampak 10N. Dia di tengah-tengah kosong. So equator kosong kemudian 10N. N tu north. Kalau dalam geografi 10 darjah utara U. Kalau dalam geografi U tapi kalau dalam Google Map dia pakai N iaitu north. Dia 10 darjah north, kemudian 20 darjah north, kemudian 30 darjah north. So begitu juga kalau di bawah. Okey, 10 south, okey 10 degrees south. 10 darjah selatan, 20 darjah selatan, 30 darjah selatan. Bermakna di sini kalau menurut nota tadi, okey, zon panas adalah zon daripada 0 darjah latitude ini okey ke atas dan ke bawah. Maknanya ke atas 30 darjah utara, 30 darjah north sampai sini. Okay, kalau kamu nampak sampai sini north ni 30 darjah north kat sini dan juga 30 darjah ke bawah. Maknanya equator 0 darjah selatan, 20 darjah selatan dan 30 darjah selatan. Ini adalah garisan ataupun zon panas. Itu zon panas. Okey. Kemudian kalau atas lagi, daripada 30 hingga ke 50 darjah itu zon sederhana. Iaitu zon sederhana panas dan sederhana sejuk. Begitu juga kalau kamu lihat zon di atas ni pula, okey 30 darjah north ni, dan kalau naik ke atas dia ada sampai ke 50 ke 60 ini adalah zon sederhana panas dan diikuti di atas zon sederhana sejuk, dan kalau di atas lagi itu adalah zon sejuk. Di atas kali zon sejuk. Boleh faham tak? Okey. So Aaron, boleh faham Aaron? Ingat okey, iaitu ini adalah garisan Jadi kalau latitude. yang 90 darjah itu apa maksud? Okey, baik. Yang 90 darjah itu yang tegak begini ni, okey, yang begini cikgu terangkan tadi kan. Yang ini adalah garisan latitude. Yang betul Aaron. Betul Aaron. Cikgu yang mana lebih sejuk, kutub utara ke kutub selatan? Dua-dua kutub memang sejuk. Tetapi rasanya yang lebih sejuk adalah di kutub utara. Okay, pernah dicatatkan boleh turun sampai negatif 50 darjah. Negatif negatif 50 darjah. Pernah turun sampai negatif. Okay, equator ni bukan. Yang ini, yang 90E ni, itu ialah east. EAST, east. East itu ialah timur. East itu ialah timur. Bermakna garisan yang menegak tadi yang kamu tengok tu ada 60, 70, 80, 90, 100E, 110E, 120E kan. Itu adalah garisan longitude. Dan garisan longitude itu bermula di garisan Greenwich Meridian pangkal. Ingat tak? Greenwich Meridian pangkal. Yang ini prime meridian. Kalau dalam Google Earth dipanggil prime meridian. Yes, yang UTC tu. Betul saya Farish. Yang ini 0 darjah. Okey. Kemudian kalau kamu lihat sebelah kanan tu ada 10E. Maknanya daripada tengah-tengah tu kalau ke kanan 10E, 20E, 30E. Maknanya 10 darjah ke timur. 20 darjah ke timur. 30 darjah ke timur. 40 darjah ke timur. So semakin jauh semakin banyak ke timur. Tetapi di sebelah kiri pula, kalau kamu lihat di sebelah barat, dia 10W. W itu ialah west, iaitu barat. So, semakin ke kiri, 10 darjah barat. 10 degrees west, 20 degrees west, 30 degrees west. So, 30 darjah barat, 40 darjah barat, 50 darjah barat. So, semakin ini. Nampak tak? Jadi, inilah dia. Yang dikatakan garisan longitude. Di mana ni? Iaitu di Google Earth. Dan kalau kamu lihat apabila 60 darjah ni sampai ke yes, betul Saiful Farish. Betul Saiful Farish. Untuk pengetahuan kamu semua, kamu nampak tak ada perkataan equator tu, maknanya adalah garisan khatulistiwa. Yang atas ialah hemisfera utara. Daripada equator
Naik atas, ini semua adalah hemisfera utara. Manakala daripada khatulistiwa tu bawa ke bawah, ini adalah hemisfera selatan. Itu hemisfera. Hemisfera utara, hemisfera selatan. Boleh faham okey. Baik. Kemudian apabila sampai kepada 180 darjah dekat sini, ini adalah anti-meridian. Anti-meridian ni kalau dalam geografi dipanggil apa? Garisan tarikh antarabangsa. Di mana kalau kamu melintasi garisan ini, kamu kena tukar jam kamu daripada AM ke PM ataupun PM ke AM. Sebab ini adalah garisan tarikh antarabangsa. So, sampai sini je 180. Yang tadi east tadi tu, okey, 10 darjah timur, 20 darjah timur sampai bertemu semua dekat sini, 170 darjah timur, dan di garisan inilah kedua-duanya bertemu. 180 darjah west dan juga east dekat sini. Jadi kalau kita lihat garisan tu, okey, garisan tarikh antarabangsa tu dia melintasi kawasan laut dan sedikit di kawasan tanah, sikit je. Dan dia akan bertemu di kutub utara. Inilah dia. Okay, garisan khatulistiwa dan sebagainya. Yes, betul. Okay, betul Aaron. Anti-meridian itu adalah garisan GTA, iaitu garisan tarikh antarabangsa. Bukan Grand Theft Auto. Bukan Grand Theft Auto. Jangan buat macam tu. Okay. Dia adalah garisan tarikh antarabangsa. Lain. Okay, Grand Theft Auto lain. Okay. Baik, jadi inilah perbezaan. Garisan Theft Auto pun boleh juga. So, inilah yang berkaitan dengan garisan latitude dan juga garisan longitude. Ada tak sebarang soalan yang nak tanya berkaitan dengan latitude dan longitude yang masih kamu tak faham lagi ke? Boleh bertanya, boleh. Nak tanya-tanya sekarang. Okey, tuliskan di dalam group chat. Lagipun, kita sebenarnya dah habis dah. Okey, semua bab geografi sebenarnya. Dah habis dah 10 bab. Jadi ini hanya pengulangan. Besok pun pengulangan juga dan mungkin kita akan buat latihan. Nak tanya-tanya sekarang. Kalau tak ada, kita akan pergi kepada nota tadi. Kalau tak ada, kita pergi kepada nota tadi ya. Okey. So, okey Okey. Siapa yang tukar tafsiran yang Earth is flat? Okey. Tak tahulah Aaron. Kurang pasti kenapa mereka menyatakan bahawa Earth is flat. Tetapi kalau kita lihat di sini betul-betul, jelas lagi terang bahawa bumi itu bulat atau bumi itu sfera. Mana pula datang idea bumi itu flat. Ya, bumi memang bulat. Ini kita tengok kat sini bumi memang bulat. Celah mana yang dia nak kata flat kan? Celah mana? Celah mana nak kata flat ni? Muskil kan? Pelik kan? Macam mana dia orang punya idea macam ni? Tapi cikgu tak menyalahkan dia orang. Mungkin dia orang ada buat kajian dia orang, tapi selagi tidak ada bukti yang ukur, bumi adalah bulat. Dan dalam Al-Quran pun kata bumi bulat. So bulat lah. Kan? Apa nak pening-peningnya bumi bulat ke bumi petak? Kan? Okay. Baik. So itu berkaitan dengan bumi. Okay. So kita sambung kita sini. Macam cikgu cakap tadi, zon panas terletak di latitude 0 darjah hingga 30 darjah utara dan 30 darjah selatan. Manakala zon sederhana, sejuk sederhana daripada latitude 30 darjah tadi sampai 65 darjah utara dan 30 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Dan selebihnya itu adalah dipanggil zon sejuk. Okay, so kita tengok latitude dia semua. Okay, dia bagikan macam tu. Okay, baik. Kalau di iklim di Asia, zon sejuk dia iaitu zon sejuknya adalah iklim tundra. So iklim dia berbeza-beza. So zon sejuk adalah iklim tundra, manakala zon sederhana ada dua, sejuk sederhana dan panas sederhana.
Kalau sejuk sederhana terbagi kepada dua iaitu Siberia dan juga Laurentia. Manakala kalau zon panas sederhana, panas sederhana terdiri pada tiga iaitu zon panas sederhana Mediterranean, kemudian steppe dan juga satu lagi di China. Zon panas sederhana China. Dan kalau zon panas, memang kita ni termasuk dalam zon panas lah. Iaitu Khatulistiwa, kemudian juga monsun tropika dan satu lagi iaitu gurun panas. Jadi inilah pembahagian iklim di Asia. Okay, so ini di Asia. So kalau kita lihat pecahan zon iklim mengikut garisan latitude. Inilah dia. Yang di atas ini kosong, kalau kita lihat zon panas kosong hingga 30 darjah itu adalah zon panas. Begini dan juga begini. Zon panas. Kemudian daripada 30 hingga 65 darjah utara itu adalah zon sederhana sejuk. Dan zon sederhana panas. Begitu juga daripada 30 hingga 65 darjah selatan, zon sejuk sederhana dan panas sederhana. Yang dan di atas ini 65 dan ke atas itu adalah zon sejuk. Begitu juga yang ini, ke bawah ini juga dipanggil zon sejuk. Ini pecahan zon iklim mengikut garisan latitude. Boleh ingat ini pecahan zon dia. Baik, kalau kita lihat iklim tundra. Umumnya kalau dikatakan tundra, tundra ni sebenarnya adalah iklim yang mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Iaitu seperti kawasan utara Siberia yang terletak di garisan Arktik. Dan min suhu ialah negatif 14 darjah Celsius. Kamu tahu maksud min suhu tu? Min tu bukan minimum Min tu ialah purata. Purata suhu dia selalunya negatif 14. Kalau musim panas, suhu dia sekitar 10 darjah Celsius dia. Ini kita kat rumah pun aircon pun 16 darjah Celsius. Itu pun dah sejuk. Ini lagi rendah 10 darjah je. Dan musim sejuk yang panjang dengan suhu sekitar negatif 32 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Dan kalau kita lihat di sini, julat suhu tahunan dia, julat suhu adalah 42 darjah Celsius. Baik, apa itu julat suhu? Siapa kat sini? Pelajar-pelajar MCKK. So, boleh bantu tak? Pelajar MCKK kita tanya. Pelajar MCKK, boleh bagi tahu tak apa itu julat suhu? Suhu maksimum terhadap suhu minimum. Bagus. Suhu maksimum tolak suhu minimum. Bagus. Itu julat suhu iaitu kita ambilkan kat sini suhu maksimum maksimum tolakkan dengan suhu minimum ataupun suhu tertinggi tolak suhu yang terendah. Itu julat. Itu julat suhu. Bermakna di sini betul lah, kalau 10 darjah Celsius tadi tolakkan dengan negatif 32, tak ke dapat 42. Kan? Suhu 10 darjah Celsius tolakkan dengan negatif 32, dapat 42 kan? Jadi sebab itu dia julat dia 42 darjah Celsius. Dan di sini angin, hujan maksimum pada musim panas. So ada hujan, tapi hujan dia pada musim panas. Hujan dia pada musim panas. Dan ribut salji sering berlaku. Dan hujan dia adakah dalam bentuk air? Tak. Hujan dia dalam bentuk kerpasan. Kerpasan yang sedikit pada musim panas. Kerpasan tu maknanya dia butiran-butiran salji yang kecil-kecil. Itu dipanggil kerpasan. Dia tak dalam bentuk air. Dia dalam bentuk butir-butir salji. Dan musim sejuk sentiasa diliputi
salji. Di mana? Itulah dia, iklim tundra di kawasan utara Siberia. Takkan nak tengok je cikgu? Yalah, nak tengok lah. Kan? Takkan nak tengok je? Tak nak tengok ke? Tak nak pergi melawat ke? Jomlah kita pergi melawat cikgu. Melawat di Siberia. Kan? Mana lagi panas? Monsun tropika ke atau gurun panas? Rasanya yang lebih panas ialah gurun panas lah. Gurun panas, Aaron. Sebab gurun panas biasanya pernah mencecah sampai 42 darjah Celsius. 42 darjah Celsius. Memang itu sejuk. Sejuk pula, panas lah. Okey. Baik, jom kita lihat di utara Siberia. Kat mana utara Siberia itu di atas ini. Ini Rusia. Ini negara Rusia. Dan kalau kita lihat, inilah di kawasan Arctic Circle ni. Inilah kawasan-kawasan tundra yang dah banyak salji ni kan. Ini kawasan tundra. Banyak salji dah ni. Dan boleh tak mendarat cikgu? Ada permintaan untuk mendarat. Ada tak tempat untuk mendarat? Kita kena cari tempat untuk mendarat ni. Ya, Siberia tu memang banyak salji. Memang banyak salji. Sekejap kita tengok ada tak tempat untuk mendarat. Kat pulau ni tak ada. Ini National Park. National Park dia tak bagi turun. National Park dia tak bagi turun ya. Tak ada tempat untuk turun. Sebab kawasan PKP kot. Kena lockdown. Okay, jadi kita kena cari tempat lain lah. Kat manakah kawasan tundra itu, kita mungkin boleh pergi ke atas lagi, iaitu di kawasan-kawasan ini. Kawasan-kawasan tundra ni. Ada ke orang tinggal kat sini? Kampung-kampung ni ada ke orang ni? Okay. Ada ke orang kat sini? Jom kita tengok. Kod-kod lah. Mana tahu ada jumpa orang kat sini, ada kampung kat sini. Rupa-rupanya terjumpa kampung pisang ke, kan? Terjumpa kampung pisang. Kampung pisang ke, kan? Okey, jom cikgu memilih satu tempat untuk kita mendarat. Kita tengok apa yang ada di sini. Alamak. Dia ada laut lagi. Ini laut ni, kawasan tepi laut ni. Ini nampak tak? Ini sebenarnya adalah apa? Ini adalah sebenarnya dia punya tanda arah. Okey, kalau nak ke London boleh, tapi 3,000 km. Berapa? 3,000 km. Jalan straight je kan cikgu? Tak ada lah. Dia just apa dia punya ni je, arrow tu je. Dia kalau Okay. ada orang tukar macam mana cikgu? Kalau ada orang tukar pun tak heran sebab dia tak ikut pun laluan macam ni. Kemudian kalau kita tengok ada Tokyo. Tokyo kat situ 6,800. Kemudian ada New York. London. London tak tahan tu. Kalau naik kereta lah 3,000 km jauhnya berapa? 3,000. Dia macam Perlis pergi Johor 3 kali macam tu lah. Tak cukup 3 kali. Cukup 3 kali. 6 kali. Tak tahu. 6 kali. Mau nangis dalam kereta. Menangis dalam kereta. So ini ada apa ni? Svalbard Levan. Ini di kutub utara. Di bahagian, tak tahu lah, di bahagian Finland kot rasanya. Di bahagian Finland, di bahagian airport airport ke? Svalbard Levan airport. Ni bahasa apa Aaron? Aaron yang tahu baca. Macam IKEA pula, Sweden nampak runway tadi. Okay. So ini airport ke? Hilang kod. Boleh ikut. Boleh ikut. Okay. So looks chilly ya. Okay. Nampak menyeramkan ya. Boleh nampak menyeramkan ke? Tak adalah menyeramkan pun. Okay, jom kita tengok. Okay, cikgu telah tutup dia punya. Ada airport. Ada airport kat sini ya. Kawasan yang macam ni pun ada airport Wah, lain macam. Kawasan macam ni pun ada airport. Somewhere is Europe. National Park. Wah, ada National Park fotonya kat sini. Taman. Taman apa? Taman salji.
Oh, ada taman salji kat sini. Oh, ni kat Antartik. Ya, nah. Ini kat Arktik, bukan Antartik. Ni dekat Arktik ya. Okay, kita nak turun lah. Tengok apa yang ada kat sini. Macam putih je. Jeng, jeng, jeng. Hmm. Wah. Ini glasier kan? Ini ais yang sedang mengalami proses glasier. Kamu nampak Oh, okey. Cikgu rasa cikgu tahu tempat ni. Cikgu rasa cikgu tahu tempat ni. Okey. Cikgu rasa cikgu tahu tempat ni. Ini sebenarnya adalah satu kapet, apa kita kata sebagai glasier ataupun air batu, okey, yang sedang mencair dan dia sangat besar dan dia bergerak perlahan-lahan. Dia mencair akibat daripada penipisan ozon dan juga akibat daripada peningkatan suhu dunia. So ais ini dia bergerak menuju ke laut dan dia mencair. Kamu nampak tak kepingan-kepingan ais yang mencair? Inilah kawasan dia. Okay. I see. Inilah kawasan dia. Sebab ni cikgu ada tengok dalam National Geography hari tu. National Geography hari tu ya. Inilah ni ketulan ais yang bergerak. Okay. Yes, betul. Net Geo mana tak nak pergi, National Geographic semua pernah pergi. Okay. Dia orang buat expedition untuk mengkaji. Nampak tak banyak ketulan ais. Yes, betul. Kalau berenang ni mau kamu mengalami hypothermia, iaitu kesejukan badan yang lampau. Dan ini adalah ketulan ais ni. Nampak tak ketulan ais yang mencair? Ais dia mencair. Akibat apa? Penipisan lapisan ozon. Nampak? So ais ini bergerak. Ini di kawasan kutub utara ya. Kawasan tundra dan banyak kawasan telah pun menampakkan bukit bukau dia. Kalau kamu perhatikan bukit bukau dia, dia tak ada pokok tau. Dia memang sebenarnya semata-mata batu-bata. Batu-batu, dia tak ada pokok. Kalau ada pun tumbuhan kat situ hanyalah rumput-rumput kering. Pokok tak boleh hidup. Tak boleh hidup kat sini. Pokok tak ada langsung. Dia tak ada. Tak ada pokok langsung. Sebab pokok tak hidup. Cuaca yang sejuk sangat. Okay. So inilah yang dikatakan wah. Okey, untungnya kita dapat lihat. Cikgu, yang tu air ke ais ke? Yang mana satu? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah. Yang bawah tu air. Oh, ingat ais ke? Tak, yang bawah tu air tapi ketulan ais tu telah mencair tau. Oh. Inilah yang menyebabkan peningkatan aras air laut. Kerana ais batu di kutub utara telah mencair. Utara cair. Ya, inilah dia. Apa glasier? Ya, ini dipanggil proses pengglasiran. Glasier. Yang kamu belajar sejarah tingkatan 1 dulu zaman air batu. Itulah dia. Bab 3. Inilah dia. Bab 3 bab 2. Bab 2. Yes, so bab 2. Okay. So inilah yang dikatakan sebagai untung kita dapat melihat kawasan yang dipenuhi dengan kawasan air batu tu. Dia kat sini ya. Dilitupi dengan air-air macam ni. Okay. So inilah di kawasan di kutub utara, iaitu zon iklim tundra. Kat mana ini cikgu? Dia sebenarnya zon iklim tundra ni rasanya itu dalam negara Sweden bertasabnya. Okey, Winner Version. Yang orang tak pergi, yang orang jarang pergi ialah yang ini. Iaitu ini betul-betul Greenland. Iaitu di kutub utara. Inilah yang dikatakan kutub utara. Ini pun orang tak pergi. Sebab terlalu sejuk. Ini pun kawasan yang terlalu sejuk lah. Tapi kita di negara yang panas. Tapi kita suka pergi tengok negara-negara sejuk. Sebab apa? Sebab kita tak pernah merasa sejuk macam tu kan? Terima kasih.
Tak pernah merasa. Kamu tengok dekat kutub utara ada kampung tau. Ada kampung kat sini. Apa sebab dia punya air lain macam. Air laut dia lain macam. Nak turun lah tengok apa yang ada kat sini. Okey. Apa yang ada di sini? Oh, inilah dia. Ya, ini iklim tundra. Oh, ada rumah, ada kampung lah kat sini. Macam Afrika. Tapi rumah dia memang color-color striking. Color merah, color biru. Okay. Sebab bila musim panas, musim panas, bila musim sejuk, senang nak jumpa. Buat daripada kontainer ke? Nampak rumah diorang buat daripada kontainer. Dan kalau kamu lihat diorang pun, kamu tengok kamu tengok diorang. Cuaca macam ni pun, diorang pakai baju sejuk. Macam mana boleh survive area sini itulah. Macam mana diorang boleh survive. Kita pun pelik. Macam mana diorang boleh survive pakai baju tebal-tebal walaupun tak ada ais kat bawah, tapi diorang pakai baju tebal-tebal. Musim sejuk, tak tahulah kan, lagi tebal. Dan makan banyak pula tu. Okay. Esok saya nak pindah sana lah. Boleh Peraih Besar. Besok kau nak pindah boleh. Kau naik bas 60, okay, Rapid KL. Kau naik bas nombor 60. InsyaAllah sampai. Okay, insyaAllah. Rapid KL Rapid KL. Okay, baik. Rapid KL. Jangan tukar. Rapid KL. Okay. Tapi tukar KL je. Sampai. Pakai niat lah. Dah sampai KL, pakai niat sampai. Okay. Baik. Baik. Oh, faham. Kita tengok rumah dia orang. Okay. Kalau punya sana jerit kalau tak ada internet. Kamu tengok rumah dia, bumbung dia tinggi. Bumbung dia tinggi dan lebar. Kenapa bumbung dia tinggi? Siapa boleh bagi tahu kenapa bumbung dia tinggi? Kenapa bumbung dia tinggi menegak macam tu? Supaya tak nak kumpul salji, supaya salji boleh turun ke bawah. Itu matlamat dia. Yes. Kalau rumah di Malaysia buat bumbung macam ni, apa yang akan berlaku? Kalau rumah di Malaysia buat bumbung macam tu, apa yang akan berlaku? Rumah tu memang panas. Sebab apa? Sebab bumbung dia lebih luas. Bumbung dia lagi banyak. Bumbung dah lazim. So bila lagi banyak bumbung tu yang dipanaskan, zinc tu dipanaskan, maka rumah tu akan menjadi lebih panas. Sebab tu kita kat Malaysia tak pakai bumbung macam ni. Okay, dia tak pakai bumbung macam tu. Buat panas badan je nanti. Okay. Pencuri banyak. Okay. Tetapi kesimpulannya rumah-rumah mereka semua striking. Dan kalau kita lihat, kamu nampak ni, di tengah-tengah laut tu ada ketulan ais besar tu. Dan untuk pengetahuan kamu, cikgu baru baca baru tengok satu National Geographic, di mana diorang kat sini, diorang meniaga air glasier. Serius lah cikgu. Diorang potong ais, potong ais yang tebal-tebal ni, diorang cairkan, masukkan dalam botol, cairkan, air tu penuh, dibotolkan, dia jual. Tulis air glasier. Cikgu tak kotor. Air tu kan bersih. Betul sebab dia sejuk kan. Dia jual macam tu. Air glasier, glacier water. Dia lebih ni ke cikgu? Purified ke cikgu? Dia lebih jenis Mungkin. apa tak? Mungkin. Tapi dia orang nak ambil tu, dia orang potong glasier ni, potong air batu tu, potong kemudian dia orang cairkan, masukkan dalam botol. Okay. Lain. Okay, beku aircon dengan beku di kutub utara lain. Mungkin lebih berkhasiat kot. Harganya tak tahu kan. Tapi rasanya boleh tahan jugalah. Boleh tahan macam air jugalah. Macam air sparkling water yang daripada France sampai semua kan. Quite mahal jugalah kan. Air Evian, sparkling water macam tu lah. Tapi dia ada brand dia. Ini pun boleh jadi sumber pendapatan. Air mana ada air yang tak ada organisma? Semua air ada organisma. Semua air ada organisma.
Saya suka makan ais. Okey, baik. Tapi jangan makan air banyak-banyak, nanti sakit gigi. Okey, sakit gigi nanti. Okey. So kita telah lihat iklim tundra iaitu kawasan di utara Siberia. Gigi kuat ya. Jadi, bila kawasan itu, apakah kegiatan manusia yang boleh lakukan di sini? Iaitu kegiatan manusia yang boleh lakukan di sini adalah perikanan. Nampak tak? Orang menangkap ikan, korek lubang dalam ais je. Korek lubang dalam ais. Kamu lihat perikanan ni, penduduk menangkap ikan sebagai sumber protein. Kegiatan ini dijalankan di kawasan utara Siberia dan antara ikan yang ditangkap ialah ikan paus. Ambil kau ikan paus, ikan kod dan juga ikan salmon. Main tangkap ikan paus tu. Tapi sebenarnya ikan paus ditangkap untuk apa? Siapa tahu? Ikan paus tu ditangkap oleh orang-orang Siberia untuk apa? Untuk minyak. Tak, dia nak ambil minyak dia. Lemak tu boleh dijadikan minyak dan minyak itu digunakan untuk menyalakan lampu dan menyalakan bahan bakar sebagai bahan bakar. Lemak minyak ikan paus. Okey, ikan paus punya lemak tu boleh jadikan minyak. Ikan paus sebab itu ikan paus semakin pupus kerana banyak diburu oleh orang-orang Viking, orang-orang di bahagian kutub utara. Orang makan ikan paus ke? Ada kot. Ada. Siapa sini suka makan ikan? Siapa sini suka makan ikan? Anyone here? Ramai tak? Ramai suka makan ikan Cikgu kalau makan ikan, sekali makan 2 ekor atau 3 ekor. Sekali makan 2 ekor 3 ekor. Sekali makan. Cikgu makan sekali makan 2 ekor 3 ekor. Ya betul. Tapi ikan bilis Ikan bilis kadang-kadang 3 ekor sekali makan. Ikan bilis 5 ekor sekali makan. Ikan bilis. Okey. Baik. Okey. Semua macam, aduh, ikan bilis aku pun boleh. Okey, baik. Baik. Cikgu, ada ke Viking waktu sekarang ni? Keturunan Viking ada. Tapi kita kata lanun-lanun Viking tu dah tak ada lah. Lanun-lanun tu dah tak ada. Tapi dia punya keturunan tu ada lagi. Okay. So itu yang kita katakan sebagai penduduk-penduduk dan kegiatan ekonomi di kutub utara. Begitu juga pemburuan. Kalau tengok satu lagi aktiviti ialah pemburuan. Apabila musim sejuk, pemburuan dijalankan untuk mendapatkan sumber makanan dan kulit-kulit haiwan. Contoh binatang yang diburu adalah seperti singa laut, kemudian serigala dan juga karibu. Viking dari negara apa? Viking kalau tak silap cikgu daripada negara sebelah Scandinavian. Scandinavian ni adalah negara-negara seperti Sweden, Denmark, kemudian Finland, kemudian juga yang di atas apa? Iceland. Itu Scandinavian. So itu negara-negara Viking. Ada kat Norway, Norway pun ada. Okay. Jadi itu keturunan Viking. Kalau kita lihat daripada sudut Google Map sebenarnya, Google Earth sebenarnya is they live in cold place. Yes, betul. Okay, kalau kita lihat kawasan Viking, tahi Viking yang tak reput-reput tu, tak tahu pula Karen tentang tahi Viking yang ada dalam museum. Ada kan? Ada ke? Okay, baik. So kalau kita lihat di sini, ianya Viking tu sebenarnya banyak terdapat di negara-negara sebelah sini. Sebelah sini ni Iceland, kemudian juga kalau kita lihat Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, ini semua adalah kawasan-kawasan negara Skandinavia, iaitu kawasan-kawasan negara yang banyak golongan-golongan Viking, iaitu lanon-lanon. Viking tu lanon. Alah, kalau korang tengok cerita apa, How to Tame Your Dragon, korang ada tengok cerita kartun tak? How to Tame Your Dragon. Kan?
Itu Viking lah tu. Ah, dalam cerita Yang ada kartun naga tu. yang ada naga kan. Kan bapak dia kan yang badan besar tu kan. Bapak dia yang badan besar naik kapal tu kan. Itu keturunan Viking lah tu. Viking memang badan besar-besar. Yes. Itulah Viking. Itulah Viking sebenarnya. Dalam How to Tame Your Dragon. Sebab dia pakai topi Viking tu kan. Itu cerita Viking lah tu. Topi Viking tu ada tanduk kan? Yang ada tanduk tu. Itu Viking lah tu. Semuanya datang daripada sini. Daripada negara Norway, Sweden, Finland, Denmark, ini semua. Dan memang mereka memang sering menyerang UK, dan sebab itu UK dengan Ireland ada sebahagiannya keturunan-keturunan Viking juga. Di UK, di Ireland pun ada juga setengah-setengahnya adalah orang-orang Viking. So, bila keturunan mereka dah Viking, itu yang mereka selalu bergaduh dalam stadium tu. Tengok bola sepak bergaduh, tengok bola sepak bergaduh. Itu yang bergaduh tu geng-geng Viking lah tu. Keturunan-keturunan Viking. Dia memang asal nak bergaduh je kan. Itu keturunan Viking. Okay. Baik, so ini berkaitan dengan inilah berkaitan dengan memang ganas kot. Memang ganas. So itu berkaitan dengan zon iklim. Iaitu zon iklim tundra yang kita buat revision sambil kita santai-santai tengok di manakah zon iklim tundra. Esok kita akan tengok juga zon-zon iklim yang lain dan kita pergi melawat tempat-tempat tu. Alamak, bestnya air sungai ni. Rasa nak mandi lah air sungai belakang cikgu ni. Aduh, yai. Kan? Besok ada lagi ya. Besok seperti biasa hari Ahad pukul 4 petang. Kelas dah habis. Okey, alamak bestnya. Okey. Kelas dah habis. Okey, kita sambung esok. Kita tengok pula zon iklim kawasan-kawasan lain pula. Cepatnya waktu berjalan. Kelas geografi macam itulah.